seluruh ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para imam, para bilal, para petugas, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang sentiasa dirahmati, mudah-mudahan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang mulia ini. Alhamdulillah. Sekali lagi kita diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita berada dan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan umur yang sentiasa dipanjangkan di dalam beramal dan beribadat pada Allah Ta'ala. Diberikan kemudahan untuk melaksanakan semua urusan dan tugas kita yang telah diamanahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jugalah yang memberikan kesihatan yang baik, kelapangan masa dan waktu. Alhamdulillah juga pada tengah hari ini insya-Allah sama-sama kita berada lagi di dalam surau kita ni, insya-Allah sama-sama kita duduk berniat iktikaf. Dan juga alhamdulillah pada tengah hari ini juga insya-Allah pada hari ini dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala juga sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menyampai dan memberikan ilmu, pengetahuan kepada kita. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu panduan, pedoman kepada kita semua, insyaAllah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya juga mohon maaf sebab bulan lepas ada miss. Dan kadang-kadang itulah pagi itu memang insya-Allah akan datang, tapi itulah Allah Ta'ala tidak izinkan. Saya pun rasa sibuk yang tak dapat nak ni apa semua, jadi tak dapat nak datang lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung ke kali ni insya-Allah pada bulan ni ya. Baik. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita akan membaca lagi, menyambung membaca kitab kita ni, kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Insya-Allah yang telah dikarang dan ditulis oleh Dr. Syekh Abdul Qadir Al-Mandali ini, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan sambung pada muka surat 90 kalau tuan-tuan ada kitab lah. Faqala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, telah berkata oleh musannif rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atasnya. Apa kata musannif? Wa kulluhum mutaqallibuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Itu dia. Wa kulluhum mutaqallibuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Terjemahannya, dan sekalian mereka itu berbalik-balik di dalam kehendaknya antara limpah kurnianya dan keadilannya. Dan sekalian mereka itu, sekalian siapa ni? Sekalian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala ni semua sekalinya berbalik-balik di dalam kehendaknya, di dalam kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh membolak-balikkan, kan? Boleh membolak-balikkan hati seseorang, hati daripada makhluk dia. Dan semua makhluk Allah Ta'ala ni ada hati dia. Dalam hati masing-masing ni Allah Ta'ala beri mereka ni faham bahawasanya Tuhan dia, Allahnya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita manusia, Allah Ta'ala beri hati. Maknanya kita kenal Allah, kenal pencipta kita. Dan haiwan-haiwan, makhluk-makhluk yang lain, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya lah, pun Allah Ta'ala meletakkan hati kepada mereka yang membuatkan mereka pun kenal Tuhan mereka juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti contoh matahari.
Matahari ni kenal tak? Allah Ta'ala tu Tuhan dia? Kenal. Sebab tu dia ikut arahan Allah Ta'ala. Bulan, itu juga. Bintang, bumi, planet-planet, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Semua kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana mereka kenal? Kerana mereka juga diberikan hati untuk memahami dan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia maknanya. Jadi disebut saja sekalian, disebut saja makhluk Allah Ta'ala, maka semuanya Allah Ta'ala berikan kefahaman pada diri masing-masing. Air, tanah, api, angin, awan, hujan, semua tu ikut arahan berlaku. Ikut arahan siapa? Ikut arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana mereka boleh memahami arahan-arahan ni? Kan? Arahan-arahan ni macam mana mereka boleh ikut? Kerana mereka diberikan hati untuk memahami apa arahan yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma perintahnya tak sama macam kita lah. Kita perintah berikan suatu benda yang boleh kita faham. Itu standard kita. Standard seorang manusia. Allah Ta'ala beri hati, Allah Ta'ala beri akal fikiran. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri boleh bercakap, boleh berkata-kata. Itu standard kita. Ada yang Allah Ta'ala beri hati saja, fikiran tak ada, boleh bercakap pun tak ada. Pokok kayu senyap, kan? Ada pokok kayu boleh bercakap? Ada? Kalau pokok kayu boleh bercakap, lagu mana kita? Duduk tengok siram pokok bunga tu. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Nak macam mana? Lari kita kan? Tu kata. Jadi tak. Jadi, tapi mereka kenal tak Allah Ta'ala? Kenal. Sebab mereka pun ada hati. Cuma kita tak tahulah hati dia lagu mana. Hati kita macam ni. Kan? Hati pokok, hati matahari, hati awan, hati air. Kita tak tahu lagu mana. Itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan sekalian mereka itu berbalik-balik di dalam kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbalik-balik di dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya semua makhluk Allah Ta'ala itu mereka menerima perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Air matahari, ni kerja awak. Ni kerja kamu. Keluarkan cahaya, bersinar, tak mati-mati sinar dia. Bersinar matahari. Kalau bulan bercahaya, kenapa bulan disebut bercahaya, matahari disebut bersinar? Kerana sinar matahari dia keluar cahaya dia sendiri. Allah Ta'ala bagi begitu. Kan? Jadi begitulah maksudnya. Berbolak-balik maksudnya Allah Ta'ala beri sesuatu apa pun mengikut kehendak dia. Samalah juga dengan kita. Sekejap rajin, sekejap malas. Sekejap okey, sekejap KO. Kan? Sekejap boleh, sekejap tak boleh pula. Sebab tu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahajalah yang berlaku kepada kita, sama ada orang buat zalim, orang buat jahat, orang buat tak baik kat kita kan. Nampak tak? Kita seruh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala sendiri yang akan memberi pengajaran kepada orang yang menzalimi kita tu. Gitu je Ustaz. Tak payah duk balas-balas lah. Berdoa je, minta dengan Allah Ta'ala. Hari ni dia marah kat kita, mungkin esok dia sayang. Hari ni dia benci kat kita, esok mungkin dia sayang. Kan? Semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala belaka. Tengok Fir'aun. Tengok Fir'aun. Sekarang nak tengok tak boleh. Tengok Fir'aun maknanya baca sejarah dia. Fir'aun ni, Nabi Musa alaihissalam, anak angkat dia, kata ke dia, wahai Fir'aun, kamu sebenarnya yakin bahawasanya apa yang berlaku kepada aku, yakni mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada aku ni, bukan sihir, bukan buatan manusia, tetapi mukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kamu tetap engkar, kamu tetap
Tidak yakin kepada mukjizat tersebut kerana dua benda. Yang pertama kerana zalim kamu. Yang kedua kerana takabbur. Iyalah. Dia tengok Nabi Musa tu anak dia, anak angkat dia kan. Bila tengok begitu maknanya kalau letak penghormatan pada anak angkat ni, pada anak ni, jadi rendahlah martabat, tercalalah maruah dia. Itu je. Sepatutnya Fir'aun ni yakin dah. Dia yakin dengan hati, tapi dengan mulut dia lawan juga. Dia lawan juga. Okey, baik. Jadi sebenarnya semua benda yang kita ni, pada kita sendiri pun mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita nak ikut kehendak kita sendiri? Kehendak kita sendiri boleh ikut tak? Tak boleh. Melainkan kita ni hanya boleh usaha sahaja. Ikhtiar boleh. Kan kita demam, batuk contohnya. Batuk, makan ubat tu, batuk lagi. Makan ubat ni, batuk lagi. 3 bulan kita batuk. Batuk juga kan, batuk juga. Tak sembuh-sembuh, tak sembuh-sembuh. Makanlah ubat aku pun dah terbaik. Kan, macam-macam import luar negeri dan sebagainya. Pun tak sembuh juga. Kenapa? Sebab yang menyembuhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kan? Tu kehendak siapa tu? Sembuh, tak sembuh, kehendak siapa? Kehendak Allah Ta'ala. Kehendak kita apa dia? Nak sembuh. Nak beli ubat tu. Nak ikhtiar tu. Nak usaha ni. Itu hak kita. Kan? Tapi nak bagi sembuh, hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak bagi sembuh, dia bagi sembuh. Tak nak bagi, dia tak bagi. Nah, mengikut kehendak dia. Walaupun kita ni berbolak-balik. Bolak-balik maknanya ada orang rajin usaha telan ubat, makan ubat, tak sembuh-sembuh juga. Ada orang tak makan ubat pun, minum air suam je, sembuh elok. Nampak sebenarnya? Baik. Jadi antara limpah kurnianya dan keadilannya, antara kurnianya, kurnia yakni pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadilannya, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Artinya bermula sekalian makhluk itu tiada sunyi daripada barang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kita contohlah manusia ni, semua benda yang berlaku terjadi kepada kita adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena yakinlah benda ni. Ini akidah kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, akidah dia maknanya semua benda hak berlaku ni adalah dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehendak kita. Kita usaha je. Itu sebab kadang-kadang usaha kita kadangnya jadi, kadang tak jadi. Kan? Kadang jadi, kadang tak jadi. Saya nak balik kampung hari Minggu ni. Tu. Kehendak kita tu. Kita tahu tak kehendak Allah Ta'ala? Boleh balik ke tak boleh balik? Tak tahu lagi. Tapi ada usaha tak nak balik? Dan saya nak balik kampung hari cuti ni. Ada usaha tak? Servis kereta, sediakan duit minyak, sediakan duit makan, sediakan kemas beg. Kan? Sambung lagi cuti 2-3 hari, dah isi borang cuti. Tu usaha kita tu. Usaha kita tu. Kan, cek kereta semua angin, pastikan angin, lampu semua elok semua. Kan, jalan elok tak? Jalan elok, tol pun dah top up. Telefon pun dah top up, bil dah settle contohnya. Nampak tak? Dah booking dah sana, homestay ke, ada rumah sendiri ke, kan? Maknanya orang kampung pun dah tahu, keluarga kita pun dah tahu nak balik tu usaha. Kita nak, kita usaha. Tahu tak kehendak Allah Ta'ala macam mana? Tak tahu lagi. Tiba-tiba hari Sabtu, hari nak balik tu, pagi nak tolak balik. Rupa-rupanya tak dapat balik hari. Mungkin ada sesuatu benda yang berlaku. Contohnya, duk tengah panasnya kereta ni. Yang ada mak ayah lagi tu kan.
Mak ayah dia sampai, pak, sampai. Mak ayah mentua nak balik bagi tahu dekat mak kita. Mak ayah mentua sampai, pak. Nak balik ke tak balik? Memang tak balik Dia tanya kita pula, ni kemah-kemah nak pergi mana? Nak balik kampung ni. Habis ayah datang ni. Tak apalah. Cancel semua. Cancel semua. Tak? Cancel semua tu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehendak Allah Taala dengan kehendak kita. Apa tak? Contoh, saya daripada rumah tadi mari sini kan. Insya-Allah mari awal kan. Bila kita sampai awal tu insya-Allah kat bawah tu ada apa? Kantin ke, kedai ke kan. Kena ikan patin tu poyak dulu ke kan. Mari kan kita pun dah rancang ni. Hari ni ada kuliah sini akan mari awal. Kenapa mari awal? Ada patin tu poyak kat bawah. Kan? Tak makan sana, tak makan sini contohlah kan. Tak makan sana. Perut tu nak bawa ke situ je. Tu kehendak kita. Usaha dah. Datang awal. Mari sampai tengok kedai tutup. Kedai tutup, tak boleh makan. Tu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi maknanya semua perbuatan kita, perkataan kita, niat kita, kelakuan. Kita nak, kita tak nak. Kita nak kaya kalau boleh. Tak nak miskin. Nak jadi orang cerdik kalau boleh. Tak nak jadi orang bodoh lah katakanlah. Nak jadi orang besar, tak nak jadi orang kecil-kecil. Tu kehendak tu. Usaha tak? Usaha, belajar. Kerja rajin. Tak? Join business ni. Kaya tak? Tak kaya-kaya juga. Tak dapat nak yang kita nak tu. Tak dapat nak pada benda yang kita nak. Tu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi faham bahawasanya kita ni sentiasa dalam kehendak Allah. Tu nak bagi fahamnya. Jangan kita rasa kita punya kehendak ikut aku lah. Ni aku punya kehendak. Kau apa hal? Dan tak ada kaitan dengan kau pun. Dan mungkinlah perkataan ni lah yang banyak berlaku kepada orang-orang pada umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan mungkin sekarang pun maknanya menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dapat satu benda yang okey, bahagia, baik kan. Alhamdulillah, contoh. Bila dapat musibah sikit, dia marah. Kenapa dapat musibah ni? Kenapalah benda ni berlaku pada aku? Kenapa dan mengapa? Kan bagus kalau benda berlaku kat orang sebelah. Sudah. Tak suka. Ni katanya. Tak suka terhadap ketentuan yang kehendak Allah Ta'ala itu. Seolah-olah kita tidak rela, tidak reda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal segala kehendak kita tu mesti mengikut kehendak Dia. Muslim yang dirahmati Allah. Maka setengah mereka itu menghendaki Allah Ta'ala baginya akan iman. Maka sebahagian daripada manusia yang hidup atas muka dunia ni, sebahagiannya Allah Ta'ala nak mereka tu jadi orang beriman, orang mukmin, orang Islam. Ya tak? Ada siapa larang? Ada siapa suruh? Tak ada. Sebab tu kita bila dah dapat iman ni, dah dapat jadi orang Islam, kita tak boleh sombong dengan Allah Ta'ala. Kan? Mentang-mentang kita kata, saya dah Islam, kamu tak Islam lagi. Pada muka. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita jadi Islam pun dengan kehendak siapa? Dengan kehendak siapa? Dengan kehendak kita ke? Berapa ramai orang nak masuk Islam tak dapat sebab Allah Ta'ala tak beri hidayah ke dia? Kan? Pak saudara Nabi sendiri Allah Ta'ala tak beri. Wa illam tastaghfir lahum lan yastaghfirallahu lahum. Allah Ta'ala minta, ini Nabi SAW minta sendiri dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah
hidayah pada pok saudara, sayang Nabi. Dia jaga Nabi kan. Selepas daripada atuknya meninggal, jagalah dia pula pok saudara ni. Selepas Abdul Muttalib meninggal, Abu Talib yang jaga Nabi SAW. Nampak? Jaga punya jaga kan. Alih-alih pujuk punya pujuk, tak masuk Islam juga. Sian. Lalu Nabi SAW minta dengan Allah Ta'ala kata, bukan kerja kamu memberi hidayah pada seseorang. Tugas kamu hanya menyampai, bawa risalah Allah Ta'ala. Bawa wahyu, diberi mukjizat. Tapi hidayah, hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu tak? Jadi kita dapat hidayah ni dengan kehendak siapa ni? Kita beriman ni dengan kehendak siapa ni? Bukan kerana ilmu kita. Kan? Itu sebab aja. Tahu tak? Itu sebab ramai orang kafir masuk Islam. Sebabnya mungkin kerana kawan, mungkin kerana jiran, mungkin kerana dekat masjid, mungkin kerana belajar, mungkin kerana tengok video tu, mungkin kerana tengok video ni, mungkin kerana dengar Al-Quran, mungkin kerana dengar azan. Itu sebab. Tapi yang memasukkan mereka ke dalam agama Islam ni siapa? Kehendak siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi itulah nak ceritanya. Kehendak kita ni tak ada apa. Memanglah kita ni kalau boleh hendak. Oh jangan. Kalau ikut kehendak kita, subhanallah. Kan? Nak lahir atas dunia ni, nak lahir di negeri kaya. Kita pula kalau boleh nak cantik, nak handsome, nak jadi orang terpelajar, nak jadi orang terkaya. Umur baru 7 tahun, dah ada Ferrari, dah ada Lamborghini, dah ada Maserati. Maserati ke Maserati? Tak kisahlah. Kan? Ada semua. Kan seronoknya kan, kalau aku jadi anak tokai balok. Anak tokai minyak. Macam-macam. Tengok di Mekah. Di Mekah dulu, adalah negara, tak boleh nak cerita, miskin sangat-sangat. Tersangat papa perdana dan miskin. Tahu tak? Bila minyak jumpa, tengok mereka jadi negara terkaya di dunia. Ada 7 buah negeri kaya sekarang ni. 7 buah negara Islam yang terkaya di dunia sekarang. Negara-negara Mak Saleh semua tak boleh lawan belakang. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Dubai, mana lagi? UAE tu kan. Kaya. Kemudian akan balik kepada Saudi balik. Saudi nak buat hak tinggi lagi daripada Khalifah Al-Buru Al-Khalifah. Nak kaya lagi. Tengok. Perancis ada nama tak sekarang? Amerika ada nama? Tak ada. Jerman ada nama? Tak ada. Semua bank-bank mereka ni kena bawa pergi ke Dubai, kena bawa pergi ke UAE, kena bawa pergi ke Emirates, kena bawa pergi ke Kuwait, baru boleh buat bisnes atas muka dunia ni. Tu power orang Islam sekarang. Cuma yang jadi masalahnya apa dia? Orang Islam, muslim-muslim yang dirahmati Allah, orang Islam ni, Allah Ta'ala janji surga pada mereka di akhirat. Allah Ta'ala tak beri surga di dunia. Bila Allah Ta'ala beri harta melimpah ruah kepada orang Islam, masalah lain akan timbul. Masalah apa? Berebut harta. Dengki. Hasad dengki. Khianat. Sesama orang Islam. Inilah hak kita takutnya. Takut-takut jadi lagu ni. Baik. Maka menunjuki ia akan mereka itu dengan iman kepada iman itu dengan limpah kurnianya. Maka apabila seseorang nak diberikan iman oleh Allah Ta'ala, diberikan hidayah, maka menunjuki Allah Ta'ala kepada mereka dengan limpah kurnianya. Maka Allah Ta'ala akan beri hidayah pada orang yang dia kehendaki beriman itu dengan limpah kurnianya. Apa makna limpah kurnia? Dengan pemberian dia.
Pemberian dia. Dia beri hidayah. Dia beri itu bukan wajib beri. Tak wajib. Itu disebut pemberian. Sebenarnya. Betul tak saya sebut? Saya ni Inggeris pandai sangat ni. Nah, tuan-tuan sekalian. Beri hadiah. Beri limpah kurnia. Macam tuanku lah beri limpah kurnia kat kita. Dia beri bintang darjah kebesaran dia. Macam-macam lah. Dengan membawa gelaran-gelaran tertentu. Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Seri ke, Puan Seri ke dan sebagainya lah. Limpah kurnia dia tu, yang dia beri tu, boleh tak sampai satu masa dia nak tarik balik? Boleh? Boleh? Kenapa boleh tarik balik? Limpah kurnia, hadiah aja pun. Bukan wajib? Bukan, tak wajib. Dia nak beri, boleh beri. Tak nak beri, dia tak boleh beri. Kan? Tak nak beri, aku tak nak beri. Ha, sudah. Kan? Hak dia beri, boleh tarik balik? Boleh? Jadi begitulah juga dengan hidayah. Allah Ta'ala beri dengan limpah kurnia dia. Tak wajib pun Allah Ta'ala beri. Sebab tu kita ni, orang Islam, walaupun ada dah hidayah, dapat dah taufik. Taufik maknanya, dapat buat baik dengan hidayah yang kita ada. Dapat sembahyang, dapat puasa, zakat, haji, dapat zikir, dapat baca Quran. Tu mana taufik. Ha? Taufik. Ha, tu dia. Jadi, walaupun Allah Ta'ala beri hidayah kat kita, kena minta hari-hari. Sebab apa? Sebab bukan cok milik hak kita selama-lamanya. Dah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami hidayah. Berikanlah kami hidayah. Jalan yang lurus. Dan kenapa nak kena minta hari-hari? Padahal dah dapat dah hidayah ni. Kenapa nak kena minta hari-hari? Ingat. Hidayah ni adalah limpah kurnia pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak tu sekalian? Dia bukan macam kita beli rumah freehold tu. Freehold pun mengikut umur kita je. Umur kita berapa? 60. Ha, setakat tu je freeholdnya. Lepas pada tu tak ada. Kan? Kita duk berebut nak 99 tahun pun nak freehold. Freehold. Kita tinggal masuk duk dalam hak ni freehold lagi. Tak ada dah. Tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Ta'ala beri satu benda tu, contohnya beri iman, beri hidayah dengan limpah kurnia dia. Bukan dengan kenok kita pun. Macam juga Allah Ta'ala jadikan kita ni, lahirkan kita atas dunia ni. Kalau ikut kita wajah siapa? Nak macam wajah siapa kita ni? Nak macam body siapa? Nak macam warna kulit siapa? Sudah semestinya nak wajah orang yang famous, orang yang masyhur, wajah cantik, handsome, bersih, berseri, kan, gebu, comel. Ya, tapi kenapa kita lahir dengan wajah kita ni? Ada Allah Ta'ala pernah tanya kita, ni aku nak lahir kamu ni. Kamu nak wajah siapa ni? Nak tiru macam wajah siapa? Salman Khan, Shah Rukh Khan? Akbar Khan? Khan belaka. Alih-alih lahir macam ni lah, kan, duduk dalam kebun getah, norang getah, hitam legan kita. Bila mai ke bandar ni kerja dalam aircon, 20 tahun dah kerja, 30 tahun dah kerja. Ingatkan jadi putih, dah hitam macam ni juga. Allah Ta'ala tak tukar kita ni. Tuan-tuan jadi putih, kerja dalam aircon ni. Saya macam ni, gelap juga. Kan? Itu maknanya. Dan bagi Allah Ta'ala jua segala puji. Jadi hari-hari kita kena puji Allah Ta'ala. Masih lagi letak kita dalam hidayah. Masih lagi beri hidayah. Masih lagi terima kita jadi orang beriman. Masih lagi dapat solat, dapat puasa, dapat kerja, dapat hidup, dapat buat macam-macam kerja. Dapat nafas. Dapat ada lagi tubuh badan ni, dapat belajar, dapat ilmu, dapat makan, dapat minum, dapat tidur, dapat berkeluarga, dapat isteri, dapat suami, dapat anak, dapat harta benda. Kena bersyukur. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak tarik balik? Sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Tersangat boleh. Sebab semua benda hak dia. Walaupun dia beri, ikut kehendak dia. Bukan dia beri ikut kehendak kita. Tak, dia ikut kehendak dia. Sekarang itu maknanya
Pergantungan kita tu dengan Allah Ta'ala dalam semua perkara. Jangan kita ingat, ini hak kita, kita punya. Badan kita punya, jiwa kita punya, sihat kita punya. Ya, reta ni aku punya. Nampak tak? Tak, semua Allah Ta'ala beri sebagai limpah kurnia belaka. Itu akidah tu sekalian. Dan menghendaki Allah Ta'ala bagi 3 minit lagi. Dan menghendaki Allah Ta'ala bagi setengah mereka itu kufur, jadikan kafir. Bila Allah Ta'ala nak jadikan sesetengah tu kafir, kufur, maka menyesat ia akan mereka itu dengan keadilan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kesesatan kepada sesiapa jua dengan keadilan dia. Allah Ta'ala Maha Adil ni. Tak. Sebahagian manusia Allah Ta'ala beri beriman, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Sebahagian manusia Allah Ta'ala bagi mereka itu kafir, tak bagi hidayah. Jadi kafir mereka itu Allah Ta'ala sediakan neraka. Kalau ikut fikiran kita, adil ke zalim tu? Patutnya Allah Ta'ala buat manusia beri hidayah belaka, bagi iman belaka. Nah, baru boleh Allah Ta'ala buat syurga, bagi masuk syurga belaka. Sebab orang kafir pun dia nak masuk syurga juga. Tapi kenapa tak boleh masuk syurga? Sebab kafir. Beriman seseorang, kafir seseorang dengan kehendak siapa? Dengan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kehendak dia. Tak boleh kita nak kata, Allah Ta'ala zalim ah. Ni buat orang ni kafir pun dalam neraka. Memang kata-kata ni dikata akan disuarakan oleh orang kafir. Ada dah, cerita dah. Quran cerita dah. Maka berkatalah oleh orang kafir, wahai Allah, kenapa masa kami duduk atas dunia kamu tak beri kami iman, tak beri hidayah, jadi orang kafir kami. Ya, sekarang kamu masukkan kami dalam neraka. Kalau kamu nak tahu kami nak masuk surga, kamu berilah hidayah pada kami masa kami duduk atas dunia dulu. Awak tu sekalian. Tak. Nampak zalim? Oh, nampak zalim. Tak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala cerita dah pada kita. Apa kata Allah Ta'ala? Sekiranya Allah Ta'ala beri mereka itu hidayah pun, mereka tetap tidak akan menerima kerana mereka lebih selesa dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ni masalah. Sebab tu orang kafir pun Allah Ta'ala beri 3 masa untuk mereka. 3 masa ni kalau mereka sedar, mereka akan cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi oleh kerana mereka selesa dah dengan kekafiran dia tak akan cari. Malah marah pula. Oh, Islam ni apalah. Nak makan payah. Sikit-sikit haram. Sikit-sikit haram. Nak makan babi tak boleh haram. Minum arak tak boleh haram. Tak? Nak joget, nak galak-galak sikit. Nak campur lagi perempuan, nak zina tak boleh. Haram tu haram. Semua haram lah tu. Dia juga kata. Kan? Dia juga yang buat statement gitu kan. Apalah Islam. Semua haram-haram. Tuan-tuan sekalian, belajarlah. Dan kita ni mungkin boleh belajar juga ni. Belajarlah isi-isi kitab Bible tu. Bukan saya suruh belajar Bible masuk Kristian, tak. Belajar apa benda yang ada dalam kitab dia tu. Boleh belajar. Belajar dalam kitab Weda. Apa benda dalam kitab Weda tu. Semua agama atas muka dunia ni, babi boleh makan tak? Haram lah ke? Habis kenapa kata Islam saja haram ke makan ni? Minum arak. Haram ke halal dalam agama masing-masing? Haram lah ke? Tak ada satu agama pun yang kata atas dunia ni, arak tu halal. Judi halal. Rasuah halal. Tak ada. Tak kisah agama apa. Tak kisah agama apa pun. Haram lah ke ni? Habis kenapa yang kata Islam saja yang haram kan? Patut kamu kena mengaku dalam agama kamu pun haram juga. Tuan-tuan sekalian. Tu kita belajar perbandingan agama tu. Tengok siaran-siaran Dr. Zakir Naik dan sebagainya lah. Ada berlaku benda ni di hurai lama dah. Dan kerana Allah Ta'ala bagi setengah mereka itu kufur, maka menyesat ia akan mereka itu dengan keadilan dia. Itulah adilnya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Firman Allah Ta'ala, huwallazi
khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Ta'ala kata, ia jua Tuhan yang menjadikan kamu, maka setengah kamu dipilih bagi kufur dan mengusahai akan dia. Setengah orang Allah Ta'ala letak jadi orang kafir dan dia mengusahai. Makna dia akan konsentrik dengan kekafiran dia tu. Nampak tak? Dan setengah kamu dipilih bagi iman dan mengusahai ia akan dia. Setengahnya Allah Ta'ala jadikan orang beriman dan dia akan konsentrik dengan keimanan dia. Patutnya gitu. Tak? Tapi Allah Ta'ala punya kehendak. Baik tuan-tuan sekalian, kita keluar kotak sikit. Ada seminit lagi. Keluar, mikir di luar kotak sikit. Allah Ta'ala jadikan orang mukmin masuk dalam syurga. Allah Ta'ala jadi orang kafir masuk dalam syurga. Baik. Kita silang sikit. Kalau Allah Ta'ala jadikan orang kafir, Allah Ta'ala nak masukkan dalam neraka, dalam syurga. Boleh ke tak boleh? Allah Ta'ala jadikan orang mukmin, orang beriman, orang Islam nak masukkan dalam neraka. Boleh ke tak boleh? Tadi orang Islam syurga, orang kafir neraka. Ini orang kafir syurga, orang Islam neraka. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kenapa boleh? Allah Ta'ala punya belaka. Dia kehendak dia lagu mana? Dia nak buat kita atas dunia ni pun boleh, tak nak buat pun boleh. Nak buat dunia ni boleh, tak nak buat pun boleh. Nak buat langit pun boleh, tak nak buat langit pun boleh. Nampak? Dia nak masuk orang Islam, orang kafir dalam syurga belaka. Boleh? Orang Islam, orang kafir masuk neraka belaka. Pun boleh. Ini makna kehendak Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan fikir, zalim kalau begitu. Nak tahu lebih lanjut, kena belajar lanjut lah. Itu saya bagi poin-poin tuan-tuan sekalian. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi, selagi akan datang keterangan yang lebih nyata, insya-Allah mudah-mudahan kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma inna na'udzubika min al-'ilmi la yanfa'u wa mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.